Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua sekali anak-anak yang Ustaz kasih sekalian? Okey, Alhamdulillah, selamat datang ke kelas pendidikan kesenian bagi anak-anak tahun 3. Baiklah, anak-anak sekalian, okey, insya-Allah hari ini kita akan mempelajari unit yang ketiga dalam pendidikan kesenian, iaitu aneka capan. Jadi Ustaz harapkan antum semua telah pun bersedia dan bersemangat untuk mempelajari topik ataupun tajuk aneka capan. Okey, baiklah anak-anak semua, seperti biasa Ustaz suka memulai kelas dengan persoalan. Okey, baik. Persoalan pada Ustaz, apa itu capan? Okey, apa yang anda semua tahu mengenai capan? Okey, jom kita tengok apakah penerangan bagi capan ini. Okey, capan ialah proses memindahkan rupa dan jalinan sesuatu objek yang boleh digunakan dalam membuat aktiviti mencorak. Baiklah anak-anak sekalian, okey, dalam pernyataan ini ada dua perkara penting yang antum perlu ambil tahu. Yang pertama, antum tengok pertama memindahkan rupa dan jalinan sesuatu objek. Okey, maksudnya apa ke sini? Okey, cuba antum tengok ke sekeliling antum. Okey, tengok objek-objek yang ada di sekeliling antum. Okey, maksud rupa dan jalinan ni maksudnya antum boleh lihat, antum boleh sentuh. Okey, rupa dan jalinan sesuatu objek yang boleh dilihat dan boleh sentuh. Kalau lihat saja, contoh wallpaper, kita tak boleh gunakan untuk capan. Wallpaper kita tak boleh gunakan untuk capan. Okey, lukisan-lukisan ataupun warna dalam buku-buku ataupun hasil seni, itu tak boleh gunakan sebagai capan. Okey, yang boleh digunakan sebagai capan adalah yang ada rupa dan jalinan sesuatu objek, maksudnya yang boleh kita lihat dan boleh kita sentuh, kita boleh rasa permukaan objek tersebut. Okey, yang kedua, yang boleh digunakan dalam membuat aktiviti mencorak. Maksudnya objek tu kita boleh gunakan untuk aktiviti mencorak. Mencorak ni maksudnya apa? Menghasilkan sesuatu bentuk ataupun karya mengikut kita punya kreativiti, ataupun mengikut tema tertentu yang diberikan oleh guru. Okey, baik. Kalau tak faham juga tak apa, jangan risau. Ustaz ada sediakan satu lagi pernyataan yang mudah, yang ringkas. Okey, secara ringkas, kita menggunakan permukaan objek yang bercorak dan timbul. Corak, bercorak dan timbul. Timbul ni maksudnya kita boleh rasa untuk membuat corak di atas medium lain. Contohnya kita gunakan kertas lukisan ataupun kertas-kertas yang antum rasa sesuai untuk buat capan ni. Okey, jangan buat dekat dinding rumah, nanti kena marah dengan mak ayah. Okey, buatlah di atas tempat yang betul. Contoh, kertas lukisan yang telah dibeli oleh ibu dan juga ayah. Okey, baiklah anak semua, apakah contoh permukaan objek yang bercorak? Okey, Ustaz kelaskan mengikut bahan. Okey, pertama sekali dari tumbuhan. Okey, contoh permukaan objek yang bercorak dari tumbuhan. Okey, Ustaz ada kongsikan beberapa contoh di sini. Okey, ini sebahagian saja, sebahagian bercontoh. Okey, antaranya kacang bendi. Cuba tengok sini kacang bendi lepas dipotong. Macam ni dia punya bentuk, cantik kan? Subhanallah, itu hebatnya Allah. Bukan sahaja kita boleh makan, ada banyak khasiat, tetapi rupanya juga cantik. Hebat tak Allah? Allah sangat hebat, Allah Maha hebat, Allah Maha pencipta. Seterusnya, sayur petola. Petola walaupun pahit tapi sangat berkhasiat. Okey, bila dipotong-potong dapat bentuk macam ni, pun sama, cantik. Alhamdulillah, hebat. Allah ini Maha hebat. Allah lah pencipta segala-galanya. Okey, cuba tengok sayur petola, walaupun rasanya pahit tapi bila dipotong, alhamdulillah, cantik bentuk dia. Baik, seterusnya. Okey, kalau Ustaz saya panggil ni cili benggala, ada yang panggil lada benggala, tak ada masalah. Yang penting kita boleh makan. Lalu kita jumpa dalam makanan seperti spaghetti, pasta dan sebagainya. Okey, cuba kita tengok cili benggala ni. Kalau dipotong secara menegak, akan dapat bentuk macam ni. Kalau antum potong dia secara melintang, akan dapat bentuk lain. Nampak tu? Allah ni dia mencipta tu sangat teliti, sangat detail. Belum lagi nak kira bab-bab apakah vitamin ada dalam tu, apakah khasiat yang ada dalam tu. Tengok hebat kan? Allah ni sangat hebat, Maha pencipta, mencipta segala-galanya. Baik, ini adalah contoh objek yang bercorak dari
tumbuhan. Okey, ini sebahagian sebagai contoh dari tumbuhan. Baik, yang seterusnya dari bahan kegunaan harian. Okey, apa yang kita guna setiap hari? Benda-benda yang kita nampak setiap hari, yang biasa kita guna pada setiap hari. Okey, ini pun sama, sebahagian bercontoh atau boleh explore sendiri dalam rumah ataupun kat luar pun boleh, tak ada masalah. Guna batu-batuan pun boleh. Okey, sekarang ni sebagai contoh antaranya penutup botol. Penutup botol minuman yang biasa guna dan minum tu. Okey, penutupnya kita boleh gunakan untuk membuat capan. Okey, yang kedua, siapa tahu ni kedua ni apa? Okey, pandai yang kedua ni ialah skru. Skru ni ada banyak jenis. Okey, yang ni Ustaz pilih skru kepala rata Okey, yang seterusnya ini mesti yang tu biasa guna dan biasa main ni, Lego ataupun blok mainan. Lego tu nama jenama Okey, nama dia ialah blok binaan mainan. Okey, ini pun kita boleh gunakan sebagai aktiviti untuk capan. Okey, baik. Dan semua yang saya tunjuk ni hanya sebahagian saja, banyak lagi sebenarnya. Asalkan benda tu boleh kita sentuh, dan ada corak dan ada rasa, bukan rasa kali dah, maksudnya rasa pada kulit Okey, baik. Antum boleh gunakan untuk aktiviti capan. Okey, baik anak semua. Apakah bahan untuk menghasilkan karya capan pada hari ini? Okey, untuk aktiviti hari ini kita akan buat perkara yang asas dulu. Minggu hadapan insya-Allah kita akan buat yang lebih terperinci Okey. Baik, yang pertama antum perlukan berus lukisan. Yang kedua, kertas lukisan. Okey, baik, saya nak pergi dahulu pada berlukisan. Berlukisan ni banyak jenis. Okey, pilih yang sesuai dengan antum punya bahan yang antum gunakan. Okey, gunakan berus lukisan yang sesuai dengan aktiviti seni. Okey, contohnya lah kalau antum perlukan mewarna untuk keluasan lukisan yang besar, guna berus yang besar Kalau macam nak guna capan ni, antum guna yang sederhana ataupun kecil. Yang kecil sangat Okey, seterusnya kertas lukisan. Kertas lukisan antum boleh guna kertas A4 ataupun kertas lukisan yang telah antum beli di sekolah dahulu sebelum PKP hari tu. Okey, baik. Seterusnya warna air. Warna air Ustaz tak kisah nak guna apa-apa jenama. Yang penting warna air Baik. Seterusnya apa dia? Okey, sayur mayo. Tapi sayur mayo ni bukan untuk dimakan tapi kita gunakan untuk buat aktiviti capan. Okey, antaranya bendi. Okey. Seterusnya sayur petuala dan juga sayur sawi. Okey, 3 sayur ni sahaja Lepas selesai aktiviti, jangan makan. Okey, baik anak semua. Jadi kita telah pun bersedia. Okey, jom tengok video seterusnya. Ustaz akan demo cara-cara untuk menghasilkan karya capan. Okey anak-anak semua, jom kita tengok video seterusnya. Okey, baiklah anak-anak yang Ustaz kasih sekalian. Okey, ayuh kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Seperti yang telah Ustaz sebutkan sebentar tadi, kita akan membuat simulasi bagaimana nak mengaplikasikan teknik capan dalam karya kita. Sebelum tu Ustaz nak perkenalkan bahan-bahan yang telah Ustaz sediakan. Okey, dalam slide pun Ustaz telah tunjukkan apa bahan yang diperlukan. Sekarang ni Ustaz terangkan bahan yang telah Ustaz sediakan. Okey, baik. Yang sekarang ni ni bahan utama Kita gunakan sayur-sayur yang tertentu. Ustaz pilih sayur tertentu untuk buat teknik capan ni. Baik, antaranya sayur apa ni? Sayur petola yang Ustaz potong secara melintang. Okey, setelah dipotong bentuk dia macam ni. Nampak menarik kan? Okey, seterusnya kacang bende. Kacang bende Ustaz potong 2 jenis. Okey, satu Ustaz potong melintang macam ni, jadi dia akan bentuk macam ni. Okey, menarik kan? Seterusnya kacang bende juga Ustaz potong secara serong. Okey, nampak ni, Ustaz potong serong, jadi dia akan dapat bentuk macam ni. Okey, tak ada masalah, nak buat dua-dua pun boleh. Okey, yang ketiga Ustaz pilih 3 sayur saja. Okey, sawi putih ataupun dipanggil pak coy. Okey, Ustaz telah potong dia punya daun dia dan juga Ustaz potong sikit bahagian bawah. Jadi kalau antum tengok bentuk dia macam bunga. Bunga apa antum rasa? Okey, macam bunga ros. Menarik Jadi dengan menggunakan bahan-bahan ini saja kita dapat hasilkan insya-Allah
Okey, bahan-bahan yang menarik, karya daripada hasil teknik capan. Okey, Ustaz kita hantum ini bukannya rancangan memasak Okey, walaupun Ustaz guna sayur tapi bukan rancangan memasak. Okey, seterusnya Ustaz gunakan warna air jenis tube. Okey, kenapa Ustaz guna macam ni? Kerana Ustaz tak perlu susah nak letak dalam pelet, nak bancuh lagi tak ada. Okey, Ustaz letak saja atas berus, kemudian Ustaz celup sikit dalam air dan Ustaz sapukan pada bahan-bahan untuk teknik capan. Okey, seterusnya apa kita perlukan? Kita perlukan berus. Sekarang ni Ustaz guna berus saiz sederhana sahaja. Okey, dan juga air. Baik. Kalau dah sedia, jom kita buat sama-sama sekarang. Alhamdulillah. Okey anak semua, ini adalah contoh-contoh bagi teknik capan. Yang sebab ni bukan Ustaz tak susun ikut aktiviti. Ustaz hanya tunjukkan saja macam mana cara nak mengaplikasikan teknik capan. Teknik capan ni sangat luas dia punya penggunaannya. Bukan sekadar ini yang kita buat sekarang ni, ini adalah asas saja. Jadi anak semua insya-Allah antum boleh berlatih banyak-banyak supaya antum dapat mahirkan teknik capan ini dengan baik. InsyaAllah minggu depan kita akan buat yang lebih kreatif. Antum boleh tengok juga pada muka surat 23, 24, 25 dalam buku teks Pendidikan Kesenian tahun 3. Okey anak semua, itu saja pada Ustaz. Ustaz mohon maaf di atas segala kekurangan. Okey,
Kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum.